Apa yang nak kita pelajari dari Jepun? Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, Malaysia akan meneruskan dasar pandang ke timur dan mempertingkatkannya. Perdana Menteri berkata, Malaysia juga berharap kerjasama yang lebih rapat dengan Jepun, khususnya dalam bidang pendidikan. Beliau percaya budaya dan nilai sistem masyarakat Jepun menyumbang kepada pemulihan negara itu selepas Perang Dunia Kedua dan keupayaannya untuk maju dengan begitu pantas sehingga berjaya menempatkan diri setanding dengan negara maju di barat. Kali ini di bawah dasar pandang ke timur, kami akan meneliti keseluruhan sistem pendidikan Jepun bermula dari tadika sehingga ke peringkat pendidikan tinggi. Katanya pada sidang akhbar bersama dengan rakan sejawatan beliau dari Jepun, Shinzo Abe, selalu lapor bernama. Dr. Mahathir kini dalam hari kedua lawatan kerja 3 hari beliau ke Jepun. Akhirnya Dr. Mahathir bercakap tentang pentingnya budaya dalam pembangunan sesuatu bangsa. Tetapi Tun Dr. Mahathir melihat kepada budaya Jepun, bukan budaya Melayu. Justru di manakah silapnya budaya Melayu sehingga kita terpaksa belajar daripada Jepun? Bukankah orang Melayu terkenal dengan sopan santun dan susunan tutur kata yang indah-indah? Silapnya ialah kerana sistem pendidikan kita tidak mengajar kita untuk mengimbangkan budaya dengan kemahiran profesional. Budaya ditinggalkan jauh di belakang. Sebaliknya, apabila seorang individu mencapai tahap profesional yang tinggi, sikapnya lebih Inggeris daripada orang Inggeris yang berasal dari England. Daripada makanan, pakaian, perhiasan sehinggalah kepada haiwan peliharaan, semua yang tempatan dipelihkir sahaja. Akhirnya orang Melayu tidak mahir berbahasa Melayu dan ketinggalan dalam bahasa Inggeris. Sebaliknya bagi masyarakat korporat Jepun, walaupun mereka menerima idea Total Quality Management atau TQM, iaitu pengurusan kualiti menyeluruh yang dibawa oleh orang Amerika W. Edward Deming, mereka tidak ketepikan budaya mereka. Malahan TQM itu mereka ubah suai sehingga sebati dengan jiwa mereka melalui konsep Kaizen atau penambahbaikan yang berterusan. Untuk rekod, Malaysia juga mengejar TQM demi mencapai kemajuan. Tetapi di hujung terowong kemajuan itu, pemimpin penyangak dan gerombolannya pula menimba laba. Kini kita mahu kembali ke pangkal jalan melihat budaya Jepun untuk dipelajari. Tetapi, mampukah kita melaksanakannya? Apabila pucuk kepimpinan agensi-agensi yang diharap membawa perubahan ini masih diisi oleh penyokong-penyokong penyangak? Ingat, mereka ini sudah lama membakul sampahkan prinsip pandang ke timur yang dibawa oleh Tun Dr. Mahathir sebaik beliau bersara pada Oktober 2003. Sementara itu, Tun Dr. Mahathir sendiri sedang didesak untuk menyerahkan kuasa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam tempoh terdekat. Justru siapakah yang akan meneruskan pembelajaran budaya ini? Sudah tentu ada yang akan berkata, kenapa nak belajar budaya Jepun, tak belajar budaya Islam? Begitulah sikap bigotri orang kita yang enggan menimba ilmu daripada bangsa lain. Semoga Majlis Presiden Pakatan Harapan dapat membincangkannya bersama pihak yang mahir, khususnya dalam bidang modal insan, Islam dan budaya. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tahu. Persidangan Nikkei yang bakal membuka tirainya esok menjadi landasan penting dalam memperkasakan hubungan dua hala Malaysia dan Jepun. Dengan komitmen yang diperbarui menerusi dasar pandang ke timur, Malaysia dilihat mempunyai pilihan untuk meneroka peluang perkongsian teknologi dan kepakaran. Laporan yang bersama Kumaran Rajamani dari Tokyo. Pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET menjadi antara cabang yang masih boleh diteroka dalam hubungan Malaysia-Jepun. Institut Teknologi Jepun, KOSEN, yang diasaskan sejak tahun 1961 telah berjaya dalam melahirkan graduan berkemahiran tinggi menerusi penerapan pendidikan seawal usia 15 tahun. Until they graduate can be between 6 to 10 years. Meaning 6 by 5 years or 6 or so kan, they are more equivalent to a graduate. Kan, because plus 2 years of high school kan. And then plus another 3 or 4 years. So you're looking about 5 years, which will be equivalent to either a diploma or a bachelor's. But if they go higher, if they spend about 10 years, for example, under their KOSEN too, it can be equivalent to a PhD. So, but I think this is the system that's different than what we have in Malaysia, I think, as far as Tibet goes. But I understand that the government that we are, our current ministry is also organizing this Tibet conference in July, 2nd.
And we're also trying to see whether we can get a Tibet speaker from here. I think. Dalam perkembangan lain, Malaysia juga katanya terus membentuk keyakinan lebih tinggi kepada pelabur dari negara itu. Sentimen pelaburan, kata Datuk Kennedy, tampak lebih positif akan keupayaan ekonomi Malaysia menerusi penerbitan bon samurai. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dijadualkan tiba di Jepun pada jam 9.30 malam ini bagi menghadiri lawatan kerja 3 hari ke Tokyo. Beliau akan diiringi isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, Timbalan Menteri Luar Datuk Marzuki Yahya dan delegasi Kementerian Luar. Kumaran Rajamani, Tokyo. Baik, selain majlis penyampaian anugerah tersebut, jadual Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad cukup padat. Ia termasuk mesyuarat 2 hala bersama rakan sejawatannya Shinzo Abe serta menyampaikan ucap tama pada Forum Perniagaan Malaysia dan persidangan bersama ke-36. Dan untuk butiran lanjut, kita akan terus berlintas langsung bersama Firdaus Azil di Tokyo, Jepun. Firdaus, apa yang boleh dirumuskan dalam lawatan hari kedua Dr. Mahathir di Tokyo? Okey, baik. Terima kasih Syazwani. Pertama kali mendengar Syazwani bersiaran secara langsung untuk 745. Baik, hari ini merupakan hari kedua lawatan kerja Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, di mana hari ini sangat sibuk dan seperti yang Syazwani sebutkan tadi, pada awal paginya Perdana Menteri telah pergi ke Istana Imperial untuk menerima darjah kebesaran ataupun apa yang dipanggil sebagai The Grand Cordon of the Order of the Paulownia Flowers, di mana ia telah dianugerahkan oleh Maharaja Jepun iaitu Maharaja Akihito. Tetapi malangnya sepatutnya kami boleh membuat liputan, tetapi malangnya pada minit-minit akhir tidak dibenarkan oleh pihak Jepun, tetapi apapun visa itu telah kami dapatkan. Dan sejurus selepas itu Perdana Menteri terus berangkat ke di mana dia berangkat ke pejabat Perdana Menteri Jepun untuk mengadakan pertemuan secara rasmi dengan Perdana Menteri Jepun sendiri iaitu Shinzo Abe, di mana pertemuan itu telah berlangsung dan juga selepas itu terus bertemu beliau telah diberi penghormatan untuk memeriksa barisan kehormat dan terus berangkat ke bilik di mana beliau dan delegasi Malaysia yang turut disertai oleh Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Azmin Ali, Menteri Pendidikan YB Dr. Mazzi Malik dan juga Duta Malaysia ke Jepun Datuk Ahmad Izan Idris dan untuk bertemu mengadakan pertemuan dengan Shinzo Abe. Dan dalam pertemuan yang berlangsung kira-kira 30 minit itu mereka telah membicarakan pelbagai perkara dan semua itu kemudiannya dirumuskan melalui satu sidang media bersama yang di antara kedua-dua Perdana Menteri, di mana tetapi tidak ada sebarang Q&A yang dilakukan, dan kita dengarkan dulu apa kata Perdana Menteri sewaktu sidang media berkenaan. I have traveled all over the world and I have been able to observe some countries which seem to be unable to develop. Some countries have become developed very quickly, and I attribute this to the character of the people. Knowledge is very important, but the character of the people who have acquired the knowledge is even more important, because if they have the wrong character, the wrong value system, they will not benefit from the knowledge that they have acquired. Baik, dalam sidang media itu juga Tun Mahathir telah menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri Shinzo Abe kerana sudi menghulurkan bantuan pinjaman melalui apa yang kita fahami sebagai bon samurai, di mana sebelum ini telah diumumkan oleh Menteri Kewangan Lim Guan Eng ketika membentangkan belanjawan 2019 yang lepas, di mana kerajaan Jepun telah bersetuju untuk menjamin bon sebanyak 7.4 bilion. Dan menurut Perdana Menteri, beliau juga mengharapkan bahawa dasar ekonomi, dasar pandang ke timur yang telah diasaskan pada 1991 dapat disegarkan semula, dan beliau mengharapkan agar pihak Jepun dapat membantu terutamanya di dalam sektor pendidikan, kerana menurut Perdana Menteri melalui dasar itu kerajaan Malaysia akan mempelajari sistem pendidikan yang telah diamalkan di Jepun, bermula daripada peringkat prasekolah hinggalah ke peringkat institusi pengajian tinggi. Dan betul mengharapkan melalui bantuan Jepun mungkin rakyat Malaysia dapat belajar lebih mengenai budaya dan juga etika pekerjaan yang telah diamalkan oleh masyarakat Jepun sejak sekian lamanya. Dan kemudiannya Perdana Menteri Shinzo Abe pertama sekali beliau mengucapkan terima kasih kepada Tun Mahathir kerana sekali lagi
datang ke Jepun untuk melakukan lawatan kerja, dan di dalam address beliau kepada media, beliau mengatakan bahawa kerajaan Jepun sentiasa komited untuk membantu Malaysia menjayakan dasar pandang ke timur, dan melalui pinjaman yen itu Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan bahawa kerajaan Jepun ingin memberi fokus kepada sektor pendidikan dan juga human resource ataupun sumber manusia, perpindahan teknologi ataupun teknologi transfer, dan juga pelaburan investment, kerana beliau mengatakan bahawa Jepun sentiasa komited untuk membawa masuk lebih banyak pelabur asing ataupun pelaburan asing ke Malaysia. Dan sejurus selepas itu Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berangkat ke Tokyo Prince Hotel, di mana beliau untuk persidangan Persatuan Ekonomi Malaysia Jepun dan ataupun Jamaica, dan juga Persatuan Ekonomi Jepun Malaysia, di mana persidangan ini telah sentiasa diadakan serentak, dan kali ini kali ke-36, dan melalui ucap pertama beliau di hadapan kira-kira boleh saya ringkup dalam 100 ke 200 tokoh korporat dan juga pemain industri daripada Jepun, beliau mengatakan bahawa ini merupakan peluang yang terbaik untuk pelabur asing, terutamanya khususnya Jepun, untuk datang ke Malaysia. Sebelum itu kita dengarkan apa kata Tuan Mahathir di dalam ucap pertama beliau. 交通および教育、人材育成分野を念頭に置いた円借款を今後マレーシア側と検討していくことをお伝えしました。同じく期待の高い侍債について JBIC 保証付きで発行を目指すことを確認しました。 Malaysia is going to be your profit center. You will benefit much from investing in Malaysia. And when you invest in Malaysia, I promise you the government will always look upon you as a guest who should be treated well by us as the host. That is Malaysia under the new government. It is business friendly, and you can be assured that your business in Malaysia will prosper because of the policies of this new government. Okey, Malaysia is going to be your profit center. Itu jaminan yang diulang berkali-kali oleh Perdana Menteri terhadap pelabur-pelabur asing, khususnya daripada Jepun, yang dalam ucap pertama juga beliau mengatakan bahawa semenjak Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih negara ini pada pilihan raya yang lepas, Malaysia walaupun dasar negara ini memang sentiasa friendly, business friendly, menyediakan persekitaran yang kondusif untuk perniagaan, tetapi di bawah Kerajaan Pakatan Harapan beliau mengatakan kerajaan kini lebih komited dalam memastikan pelabur asing lebih mendapat layanan. Sebagai contoh, beliau mengatakan sebagai contoh Kerajaan Pakatan Harapan ini, menurut Tun Dr. Mahathir, kerajaan kini lebih berpegang kepada prinsip demokrasi, lebih terbuka dalam soal kebebasan, dan juga lebih berpegang kepada undang-undang, di mana beliau memberi jaminan peniaga di sini, peniaga pelabur asing yang masuk ke Malaysia akan dilindungi oleh undang-undang dan akan diberi layanan sebagai tetamu oleh kerajaan Malaysia. Dan selepas itu ada juga sesi Q&A ataupun soal jawab di antara Tun Mahathir dan juga pelabur asing, di mana antara soalan yang ditanya, apakah jenis insentif yang kerajaan Pakatan Harapan atau kerajaan Malaysia boleh berikan sekiranya pelabur asing ini ingin membawa perniagaan mereka ke Malaysia. Tun Dr. Mahathir mengatakan seperti biasa pelepasan cukai selama 10 tahun, tetapi beliau juga mengatakan negara ini merupakan negara yang stable, ada polisi yang konsisten dan sebagainya. Dan mengenai pelepasan cukai, walaupun sudah 10 tahun, tetapi jika perlu mungkin boleh dipanjangkan lagi. Dan soalan seterusnya mengenai apakah jaminan Perdana Menteri tentang sokongan sistem pekerja asing, sebab memandangkan syarikat-syarikat Jepun ini memerlukan pekerja asing dan sebagainya. Dan Tun Mahathir mengatakan walaupun negara Malaysia dia mempunyai polisi yang agak strict di dalam membenarkan pekerja asing, tetapi sekiranya perlu mereka boleh mempertimbangkan permintaan daripada syarikat Jepun ini. Dan soalan yang terakhir yang sempat saya rakamkan ialah mengenai apakah
kesan perang perdagangan ataupun trade war di antara US dan China, adakah ia akan memberi kesan kepada Malaysia? Dan untuk soalan ini Tun Mahathir mengatakan bahawa walaupun trade war ini sebenarnya memberi kesan negatif kepada seluruh dunia, tetapi Malaysia juga mungkin boleh mendapat sedikit peluang ataupun opportunity kerana memandangkan harga barangan China di US mungkin akan meningkat, maka mungkin kilang-kilang ini mungkin akan memilih Malaysia sebagai lokasi ataupun destinasi untuk mereka membuka kilang yang baru. Dan itu saja yang boleh saya kongsikan daripada forum itu dan juga lawatan kerja hari kedua Tun Dr. Mahathir di sini. Jadi buat masa ini itu saja yang boleh saya kongsikan daripada Tokyo, Jepun. Kita kembali dulu kepada Syazwani yang pertama kali bersiaran 745. Silakan Syazwani. Baik, terima kasih Firdaus atas laporan yang secara langsung dari Tokyo, Jepun itu.